حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan limpah kurnia-Nya juga dipertemukan kita lagi dengan Irsyad Hukum dalam keluarannya kali ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk Menjaga Kesucian Aidilfitri. Aidilfitri yang juga disebut sebagai Hari Raya Fitrah ialah hari yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat dan khusus kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berjaya menunaikan salah satu daripada rukun Islam yang 5, iaitu puasa bulan Ramadan. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah dan bagi mereka, iaitu penduduk Madinah, 2 hari untuk berpesta menyambutnya, iaitu hari Nairuj dan hari Mihrajan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang berlaku pada 2 hari tersebut? Mereka menjawab, kami berpesta pada 2 hari tersebut di zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menukarkan kepada kamu 2 hari tersebut dengan hari yang lebih baik, iaitu Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Bagaimana kita merayakan hari raya sebagaimana yang dikehendaki syarak? Jika kita lihat kebiasaan menyambut hari raya di negara kita, amalan berziarah, bermaaf-maafan, bersedekah dizahirkan dalam berbagai bentuk, antaranya dengan mengadakan sambutan hari raya, sama ada diadakan oleh perseorangan maupun perkumpulan, mengambil peluang berkumpulnya sanak saudara dan sahabat handai. Begitu juga di tempat-tempat kerja, tidak ketinggalan juga untuk membuat sambutan hari raya bagi meraihkan bersama rakan-rakan sekerja. Lazimnya apabila berkumpul meraihkan hari raya ini, berbagai juadah dijamukan agar semua yang ada sama-sama menikmatinya. Di samping perkumpulan seumpama ini adalah untuk mempererat silaturahim. Dalam beberapa keadaan, ada pula diadakan sambutan yang diisikan dengan pesta tari menari, menyanyi, berkaraoke dan yang seumpamanya. Ini kerana sebilangan mereka menganggap bahawa hari seperti ini sebagai hari bersukaria. Pada kebiasaannya, sebaik sahaja diumumkan bahawa hari raya telah jatuh pada malam tersebut, maka lagu-lagu hiburan yang bermacam-macam irama terus berkumandang dengan diselangi dengan rancangan takbir hari raya. Selepas itu, diikuti dengan berbagai pesta hiburan sehingga beberapa hari untuk memeriahkan lagi suasana sambutan hari raya. Jika tidak ada cara sedemikian, maka dirasakan tidak bermakna sebagai hari bersukaria. Tapi adakah anggapan sedemikian betul? Muslimin muslimat yang saya hormati, dari sudut pandangan Islam, tidak semestinya suatu sambutan itu diisi dengan pesta sukaria seperti menyanyi, menari dan sebagainya. Cara bersukaria di hari raya orang Islam itu adalah dengan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat kepada rahsia bulan Ramadan, kita dapati bahawa ia adalah bulan yang sangat tinggi darjat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matlamat puasa pada bulan Ramadan bukan sekadar memelihara kewajipan-kewajipan lahiriahnya, bahkan memelihara kewajipan-kewajipan batiniah. Para ulama telah menggariskan kewajipan-kewajipan batiniah itu antara lain ialah yang pertama, memelihara mata daripada segala perkara yang tercela dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, memelihara lidah daripada bercakap bohong, mengumpat dan kata-kata kosong yang tidak sekali-kali mendatangkan faedah.
Yang ketiga, memelihara pendengaran daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang dan dibenci, sebab setiap yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Yang keempat, memelihara seluruh anggota tubuh badan yang lain daripada membuat dosa dan daripada segala yang dibenci. Maka perasaan takut dan berharap puasa itu diterima oleh Allah Ta'ala ini seharusnya wujud pada diri seseorang setiap kali selesai melakukan sesuatu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu, kita tidak melakukan perbuatan yang boleh mensia-siakan ibadat kita. Jadi, kita hendaklah teliti di mana kedudukan kita setelah selesai mengerjakan ibadat puasa di bulan Ramadan. Begitulah ia kita kaitkan dengan ibadah puasa dengan hari raya yang disyariatkan. Ingatlah bahawa hari raya merupakan satu syiar Islam. Maka ada cara, ada adabnya yang tersendiri yang telah digaris pandukan oleh syarak. Dengan kata lain, bersukaria dalam pengertian ibadah di dalam suasana hari raya bukan bersukaria tanpa batasan, bukan bersukaria tanpa sekatan, dan bukan bersukaria tanpa tujuan. Sebaliknya, mengikut lunas-lunas yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, disunatkan menghidupkan malam hari raya dengan takbir, tahmid dan tahlil, bersembahyang hari raya di pagi raya, ziarah menziarahi tanda perhubungan silaturahim di antara sanak saudara dan sahabat handai, berhias dan bercantik-cantik menurut ukuran yang dibenarkan oleh syarak, mengucapkan tahniah dengan doa di antara satu dengan lain seperti mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, yang maksudnya semoga Allah menerima daripada kita dan menerima daripada engkau. Disunatkan juga bersedekah, dan yang paling penting dijaga adalah kewajipan agama terlaksana sementara larangan agama juga tidak dilanggar. Maka menyusun rancangan, menyediakan kemudahan bagi tujuan bersukaria sehingga melalaikan seperti berkaraoke dan seumpamanya itu adalah satu perkara yang bertentangan dengan kehendak syarak dan bercanggah dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang saya hormati, menurut Islam, setiap sesuatu yang dilakukan hendaklah ia tidak bercampur aduk dengan sesuatu yang benar. Lebih-lebih lagi apabila ia berupa suatu ibadat, tidak boleh mencampurkan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Perintah larangan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa takatumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang tafsirnya, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Begitu juga dalam menyambut hari raya ini, kita dituntut untuk menyambutnya mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh syarak dan tidak mencampur baurkannya dengan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Umpamanya, mencuaikan atau meninggalkan sembahyang fardu kerana sibuk berziarah, atau melengah-lengahkan membayar zakat tanpa ada keuzuran sehingga berakhir 1 Syawal, menyediakan persediaan hari raya secara berlebih-lebihan dengan tujuan riak dan bermegah, berhias dengan memakai pakaian yang tidak menepati kehendak syarak, bersalaman dengan yang bukan mahram, pergaulan bebas di antara lelaki dengan perempuan tanpa ada batasan. Begitu juga, janganlah sebilangan pasangan, terutama yang telah mengikat tali pertunangan, mengambil kesempatan pada hari raya ini sebagai tiket untuk keluar berduaan tanpa ada mahram. Perlu juga diambil perhatian bahawa orang yang pergi berziarah hendaklah mengambil kira kelapangan tuan atau penghuni rumah yang akan diziarahi. Umpamanya, orang yang berziarah menentukan atau memilih masa dan waktu yang terluang dan sesuai untuk berziarah, seperti tidak pada waktu atau masa hendak bersembahyang, pada waktu jauh malam dan sebagainya. Ini memberi peluang kepada tuan atau penghuni rumah tersebut bersedia menerima pengunjung dengan selesa. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amal ibadat di hari yang mulia ini dengan tidak mencampur baurkan antara perkara-perkara yang benar dan yang batil. Apa yang diharapkan dengan sambutan hari raya sebenarnya bukanlah semata-mata kegembiraan dan keseronokan, tetapi yang lebih penting, yang lebih utama adalah untuk mendapat keberkatan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegembiraan di hari raya ini akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله